Maknanya kalau kita duduk atas tapak kaki kiri, ngaji dah tu. Mana kita mengaji, dapatkan ilmu untuk kita solat tu. Siapa-siapa duduk atas dua tapak kaki kanan dan kiri, pergi letak punggung tengah-tengah, tak mengaji dah tu. Jadi tu imam pula jengkreng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan sambungan bacaan kitab Munyatul Musalli, sambungan muka surat 23. Bagian dari kitab lah, muka surat 23, masih dalam perbincangan rukun-rukun solat. Jadi minggu lepas kita berhenti pada rukun yang ke-7, sujud 2 kali. Jadi kita sambung pada malam ini rukun yang ke-8, iaitu duduk antara 2 sujud. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam solat ada beberapa jenis duduk. Ada beberapa jenis duduk. Yang pertama, duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Sebab sujud 2 kali, nak bagi jadi 2 kali kena ada duduk dulu. Kalau tidak ada duduk, tidak ada 2 sujud lah tuan-tuan. Nak bagi jadi 2 kali sujud, kena ada pemisah antara 2 sujud ini dengan satu perbuatan lain. Maka perbuatan itu dinamakan duduk antara 2 sujud. Satu. Yang kedua, duduk istirahah. Duduk istirahah ini dalam rakaat yang kita tidak ada tasyahud. Mana rakaat pertama ataupun yang ketiga nak pergi yang keempat, sebelum kita bangun tu kita duduk sekejap. Nama duduk istirahah. Yang ni lebih pendek daripada duduk antara 2 sujud. Duduk yang ketiga ialah duduk tasyahud akhir, ataupun disebut oleh orang kita hari ini tahiyat akhir. Baik, itu tempat-tempat duduk dalam solat. Kemudian duduk pula ada 2 cara biasanya. Yang pertama nama dia iftirash. Iftirash. Iftirash adalah kita duduk di atas tapak kaki kiri dengan kita memacak tapak kaki kanan. Pacak tapak kaki kanan. Bagi yang boleh pacak, yang tak boleh pacak boleh lepas. Tapi duduk tu atas tapak kaki kiri.
saya sebut sebiji-sebiji, duduk atas tapak kaki kiri. Itulah duduk iftirash yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak solat bukan boleh ikut kita. Kita kena ikut Tuhan punya syariat. Tuhan punya syariat siapa? Nabi Muhammad. Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu melihat aku solat. Sahabat-sahabat Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi melihat. Kita tidak melihat, kita disebut sebagai mengetahui. Nah, solatlah kamu sebagaimana kamu tahu macam mana aku solat. Tahu macam mana? Daripada hadis-hadis yang sampai kepada kita, yang dihimpun oleh ulama-ulama. Jadi nak duduk ni ibadah, bukan duduk saja. Duduk saja ikut kita, duduk macam mana pun. Ni duduk ni ibadah, kena ikut cara Nabi lah. Duduk atas tapak kaki kiri. Yang kita pergi duduk atas dua-dua tapak tu siapa suruh? Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, banyak ni duduk atas dua tapak. Ni kiri, ni kanan, silang kat tu, punggung duduk tengah. Tu tak? Boleh hati ni. Tengok lagi. Hari ni malam ni betul lah. Solat Isyak sagi betul semua. Ustaz sebut dah, malam esok lupa pula. Melayu mudah, lupa. Nabi tak ajak duduk gitu. Tapak kaki kiri sahaja, yang kanan pergi pacak tu kalau boleh pacak. Dah go out, go out. Tak boleh pacak, go out. Kena kambing pula, nasi Arab, tak boleh pacak dah. Kena lepas pun tak apa, tapi tapak kaki kanan tidak duduk atas punggung kita. Punggung kita tak duduk atas tapak kaki kanan. Hanya duduk atas tapak kaki kiri. Perbetulkan solat. Cara duduk iftirash. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, maknanya kalau kita duduk atas tapak kaki kiri, ngaji dah tu. Mana kita mengaji, dapatkan ilmu untuk kita solat tu. Siapa-siapa duduk atas dua tapak kaki kanan dan kiri, pergi letak punggung tengah-tengah, tak mengaji dah tu. Jadi tu imam pula, jengkreng, tu imam benda. Nah, duduk dua ini. Tu imam dia kena bagi betul. Nak solat bagi sempurna. Tidak orang akan komen nanti duduk pun tak betul, iftirash pun tak betul. Macam mana tu imam? Okey, saya ulang semula lah. Duduk iftirash, duduk di atas tapak kaki kiri, hak kanan pacak kalau mampu, afdal. Kalau tak mampu tak apalah, dah sakit. Tengok Quran. Kalau kapek tebal boleh. Kalau kapek nipis tak boleh. Saya hak tebal-tebal boleh. Nah, jenis atas simen nipis saya tak boleh lipat kaki saya. Sebab tu kadang kala saya lipat, kadang saya tidak lipat, jadi lepat. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia bila kena go out ni payah. Go out. Ustaz-ustaz ni dua penyakit kan. Yang pertama go out. Yang kedua, kencing manis. Itu banyak tu ustaz. Sebab apa? Makan siapa jamu? AJK masjid. AJK masjid jangan duk jamu masjid ni, Masjid Bukhari. Tak pernah jamu. Saya lah orang ni saya tak tahu. Tuan-tuan, tak payah jamu. Biar dia makan sendiri, dia sakit, dia punya pasal. Bukan kerana pasal kita. Baik. Itu duduk iftirash. Baik, kita sebut terus. Duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Nanti nak yang ke-11 kita sebut terus Duduk tawarruk ialah duduk, kita tak duduk di atas tapak kaki kiri, kita tak duduk di atas tapak kaki kanan, kita duduk atas punggung kita sendiri. Tapak kaki kiri kita huluk pi bawah kaki kanan, tapak kaki kanan kita lipat bagi yang mampu. Pastikan anak jadi menghadap kiblat. Tak mampu tak apa. Tidak wajib lipat ini, sunat. Mana tapak kaki yang kiri jolok keluar di bawah betis kaki kanan,
tapak kaki kanan kita lipat. Punggung kita atas. Atas ni lah, atas lantai. Itulah nama dia tawarruk. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Dalam mazhab Syafi'i, kita fokus. Mazhab Syafi'i, mazhab lain tu biar dia lah. Nah, kita fokus mazhab kita. Dia kita duduk mana-mana pun boleh, tuan-tuan. Duduk tahiyat awal ke, duduk antara dua sujud ke, kita nak tawarruk boleh. Kita nak iftirash pun boleh. Tapi afdal iftirash. Kalau tahiyat awal, tasyahud awal, duduk antara dua sujud dan sebagainya, afdal iftirash. Duduk tahiyat awal itulah. Tahiyat akhir pun kalau kita nak iftirash pun boleh. Tahiyat akhir kita nak duduk macam duduk tahiyat awal boleh. Tapi afdal dalam mazhab Syafi'i, duduk secara tawarruk tahiyat akhir bagi yang mampu. Bermakna kalau kita tak mampu duduk tawarruk, sama ada kita sakit dan sebagainya, ataupun tubuh kita besar, kita nak tawarruk tu tak boleh. Jadi mengoh, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi solat dalam solat jamaah pula, kita nak tawarruk tu kat sebelah kita ni 30 kilo tubuh. Kita 89. Nah, kat sebelah ni 30 kilo. Kita pergi tawarruk, landing atas tapak kaki dia patah tu. Jeng-greng. Nah, sebab tu bila tubuh kita besar, kalau kita solat jamaah di masjid, jangan tawarruk lah masa solat tahiyat akhir. Duduk macam tahiyat awal, iftirash. Lebih afdal bagi kita daripada kita duduk menyenyek, duduk atas member sebelah, dekat nak patah kaki, duduk menyumpah celaka balung dan hati. Nah, kena cerdik solat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi dalam mazhab Syafi'i, duduk tahiyat awal afdal secara iftirash. Kita sebut ni. Duduk tahiyat akhir afdal duduk secara tawarruk. Bagi solat yang mana? Bagi solat yang ada tahiyat awal. Saya ulang semula. Bagi solat yang mana? Bagi solat yang ada tasyahud awal ataupun tahiyat awal. Apa dia solat yang ada tahiyat awal? Maghrib ada tahiyat awal. Isyak ada tahiyat awal. Apa dia zuhur, asar, jenis 3-4 rakaat, dia mesti ada tahiyat awal dalam solat fardu. Solat sunat walaupun kita buat 4 tidak ada tahiyat awal, buat 3 tidak ada tahiyat awal. Kita nak witir 3 direct, tak ada tahiyat awal. Nak buat 4 direct solat tasbih, tak ada tahiyat awal. Tapi kalau solat fardu, kalau yang 3 mesti ada tahiyat awal, tapi dia bukan rukun. Sunat abad kita akan bincang kemudian, tuan-tuan. Kemudian solat 4 rakaat. Tapi solat 2 rakaat, contoh solat subuh, solat maghrib, solat Jumaat, solat sunat yang kita buat 2 rakaat. Maka pendapat yang terpilih duduk iftirash sebenarnya dalam mazhab Syafi'i. Pendapat terpilih dalam mazhab Syafi'i duduk macam tahiyat awal. Hak solat subuh tu duduk macam tahiyat awal. Yang solat sunat biasa tu duduk macam tahiyat awal. Yang solat Jumaat tu duduk macam tahiyat awal. Pendapat terpilih. Tapi kita rata-rata di Malaysia duduk tawarruk tak ada masalah. Duduk tawarruk sudah jadi duduk yang kita pilih di Malaysia. Ni pergi mana pun, solat subuh ke, solat qausar ke, solat sunat ke, solat 3 rakaat ke, solat 4 rakaat ke, kita tahiyat akhir tawarruk, tak apa, okey. Tapi pendapat terpilih dalam mazhab ialah duduk iftirash. Bermakna kalau ada orang duduk iftirash solat subuh, tak apa. Nah, duduk iftirash dalam solat tarawih, kan dua dia duduk iftirash je. Okey, tak ada hal apa-apa. Kita nak maklumkan tidak ada hal apa-apa. Nah, sebab tu kita nak mengaji. Kalau kita tak mengaji, kita terikat dengan apa kita buat. Bila orang lain buat lain pada kita, kita jadi pelik. Kita pun kata apa? Wahabi.
jeng kreng. Itu suka kata kau orang, dia tak mengaji habis Syafi'i habis kok mana. Nah, tuan-tuan, timidam, semak yang dirahmati sekalian. Tetapi kalau kita contoh kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan kita kena sujud sahwi. Contoh kita tak duduk tahiyat awal sunat mat, nanti kita kena sujud sahwi. Ataupun kita tak baca kunut dalam solat subuh, dalam mazhab Syafi'i kena sujud sahwi. Baik, bila kita nak sujud sahwi, tahiyat akhir kita iftirash. Jangan tawarruk. Nah, hak ni afdal iftirash, duduk macam tahiyat awal. Jangan duduk tawarruk. Bukan kata tidak sah, tapi hak afdal iftirash. Sebab apa? Sebab duduk iftirash, duduk kedudukan tahiyat awal kita buat duduk di atas tapak kaki kiri, dia memudahkan kita nak bergerak selepas daripada itu. Sebab kita tahiyat awal, kalau kita duduk antara dua sujud, kita nak gerak pergi sujud kedua pula. Jadi memudahkan kita bergerak, itu iftirash. Kalau kita tawarruk, kita nak gerak, kita kena sengit dulu baru turun, jadi payah. Jadi iftirash dia memudahkan. Nah, oleh kerana kita nak sujud sahwi, sebab kita ada terlupa tadi ni nak sujud sahwi, maka kalau kita tawarruk boleh, tapi nak sujud tu kena bergerak dulu baru sujud, jadi payah. Maka duduklah iftirash. Tuan-tuan, pemirsa muslimat yang dirahmati sekalian, tu tujuan duduk iftirash, kena tahu tujuan. Kenapa kita duduk macam ni? Kenapa kita duduk macam ni dalam solat? Kena tahu tujuan dia. Sebab itu bila kita datang solat lewat, imam, contoh kita terlepas satu rakaat dengan imam, bermakna bila imam tahiyat akhir, dia duduk tawarruk, kita kena tambah lagi satu. Bila kita kena tambah lagi satu, jangan duduk tawarruk, kita duduk iftirash. Sebab apa? Lepas tu imam bagi salam, kita nak bangun pula sambung, memudahkan kita bangun. Kalau kita tawarruk, payah nak bangun, nak pula badan kita besar pula, nak gerak, nak bangun tu payah. Ada faham? Kena tahu kenapa kita duduk tawarruk dan kenapa kita duduk iftirash. Baik, tuan-tuan, pemuda muslimat yang dirahmati, itu satu. Yang kedua, kenapakah solat yang ada tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam mazhab Syafi'i ni, dia afdal tahiyat awal duduk iftirash, tahiyat akhir duduk tawarruk. Tapi solat subuh hak tidak ada tahiyat awal, dia pendapat terpilih duduk iftirash. Sebab apa? Sebab duduk itu yang pertama boleh mengingatkan kita yang solat, kita berada di rakaat yang keberapa. Makna kalau kita iftirash, tahu dah ni tahiyat awal, mana kita kena tambah lagi. Kalau maghrib tambah lagi satu, kalau 4 tambah lagi 2. Kita tahu dah kedudukan kita tu di mana. Kalau kita tawarruk, kalau kita jadi macam terlupa, aku tahiyat awal akhir tapi duduk tawarruk, tahiyat akhir ni, jadi kita tahu dah kita duduk tahiyat akhir. Tu tujuan kita bezakan duduk tahiyat awal iftirash dan tahiyat akhir dengan tawarruk. Itu untuk kita sendiri. Nah, kemudian untuk makmum yang datang lewat, yang masbuk, dia datang tengok tu imam tengah tahiyat. Bila dia tengok tu imam iftirash, dia tahu dah imam sedang tahiyat awal. Kalau dia tengok tu imam tawarruk, dia tahu dah imam sedang duduk tahiyat akhir. Nah, tetapi saya nak maklumkan, bila kita masuk masjid, apapun kedudukan imam, sama ada dia duduk iftirash ataupun dia duduk tawarruk, maka kita cepat-cepat masuk saf dan takbir Allahu Akbar. Kita niat solat dan ikut imam, terus kita duduk iftirash sama dengan tu imam. Jangan tunggu imam naik dulu kita masuk. Tak apa, tahiyat awal. Tahiyat awal tak apa, tunggu diri. Nah, sehingga imam bangun Allahu Akbar, baru dia takbir Allahu Akbar. Betul atau tidak? Tu. Tak ngaji semua tu. Nabi sebut bila kamu masuk ke masjid, surau, tempat solat jamaah, hendaklah kamu ikut imam di mana dia berada,
Dia sedang diri, kita sambung diri. Dia sedang rukuk, kita rukuk. Dia sedang duduk, kita duduk. Jangan tunggu. Banyak tunggu. Sebab dia kata yang kalau turun pun bukan dapat rakaat. Biar imam naik dulu. Kita datang sama-sama. Saya takbir, Allahu Akbar. Saya turun. Ni hak sebelah ni. Relax lu. Betul baju. Lama juga tu imam baru duduk tahiyat awal. Dia boleh duduk berdiri sampai bangun Allahu Akbar, baru dia takbir. Nak kata bodoh pun payah. Rugi tuan-tuan. Memang kita tak dapat rakaat, tapi kita dapat pahala di situ. Kalau pahala tu bentuk duit lah, kita datang tu tengok 50 takbir terus Allahu Akbar tu. Tu orang. Cikgu sebab apa lari tu? Duduk sini lah. Takkan dia seorang kesian ke dia? Tak boleh ulang tukar-tukar. Tuan-tuan, tapi dah muslimat yang jangan buat itu lepas ni hak ngaji ni. Masuk saja imam di mana pun takbir ikut. Dapat tak dapat tolong kita pahala tetap dapat. Rakaat memang tak dapat sebab lepas rukuk dah. Jangan tunggu. Takut kita masuk-masuk kita tak biasa dengan tu imam tu. Tak biasa dengan dia. Dia jenis sakit, tak boleh nak tawarruk. Kita tengok dia tahiyat awal. Tunggu dulu. Tunggu, elok. Assalamualaikum warahmatullahi. Jeng-kreng. Okey ya. Tak apa suruh tunggu. Tu imam boleh duduk iftirash. Boleh duduk tawarruk. Kita tak tahu walaupun dia iftirash. Mungkin tahiyat akhir. Mungkin dia sakit, tak boleh sengit. Tuan-tuan, sebab itu kita takbir terus. Jangan tunggu. Kalau dia sihat sekalipun, dia iftirah dekat tahiyat awal sekalipun, terus kita takbir. Jangan tunggu sampai dia bangun baru kita nak takbir, rugi sangat-sangat. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, mana tujuan untuk membezakan antara tahiyat awal dan tahiyat akhir biar orang tahu. Duduk gini tahiyat awal. Duduk gini tahiyat akhir macam tu. Okey, selesai. Baik, kita cuba masuk tengok rukun yang ke-8. Iaitu dilakukan duduk antara dua sujud ni, iaitu dilakukan duduk antara dua sujud dengan tamak ninah, walaupun bagi solat sunat. Syarat pertama untuk sah duduk antara dua sujud mesti ada tamak ninah. Tak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada berhenti walaupun sekejap. Tidak ada. Tidak sah. Main sambung. Macam kita sebut minggu lepas, macam ayam patuk itu tidak ada berhenti. Begitu. Kena ada Allahu Akbar, berhenti sah. Allahu Akbar, berhenti sah. Allahu Akbar, itulah nama dia tamak ninah. Berhenti sebentar. Sekurang-kurang boleh sebut kalimah subhanallah gitu. Baik, itu syarat pertama, mesti ada tamak ninah. Solat sunat sama, solat fardu sama. Tak boleh kita tahu solat sunat je. Sunat tak boleh. Tak sah kalau kita buat. Yang kedua syarat dia, jangan dipanjangkan duduknya. Demikian juga pada i'tidal, kerana kedua-duanya merupakan rukun yang pendek. Jadi dalam solat ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun pendek ialah i'tidal dan juga duduk antara dua sujud. Sebab rukun, kedua-dua rukun ini dia bukan maksud, tidak ada maksud pun. Dia cuma untuk membezakan saja. Mana kalau rukuk dia nak bezakan kita bukan diri, bukan sujud. Kalau kita i'tidal, dia nak membezakan kita sekarang bukan rukuk dan bukan sujud. Sah. Duduk antara dua sujud nak membezakan, nak bagi pisah antara, nak bagi jadi dua kali sujud, maka tak dapat, tidak ada jalan kecuali kita kena duduk sebentar, sujud semula, baru jadi dua kali. Maka rukun ni tidak dimaksudkan rukun, kata ulama. Sebab tu dia pendek. Bila dia pendek,
Kita tak boleh duduk tu lebih panjang daripada rukun sujud. Oh, tak boleh. Kita sujud pendek, duduk antara dua sujud tu lama. Berat. Sujud Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la. Sekali kita pun Allahu Akbar. Rabbi ufirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Hak mana panjang? Sujud ke duduk? Geng-gereng. Bila duduk antara dua sujud lebih panjang daripada sujud, habis hari dah. Tak boleh panjang, tuan-tuan. Nah, dia tak boleh panjang daripada sujud sebab dia rukun pendek. Macam mana rukun pendek lebih panjang daripada sujud, sedangkan sujud tu rukun panjang. Boleh ingat? Nah, bila nak duduk antara dua sujud tu boleh ingat. Makna kalau kita baca pendek, Allahu Akbar sujud subhana rabbiyal a'la saja pendek. Kita Allahu Akbar rabbighfirli. Allahu Akbar sudah. Oh, dia jadi stabil. Ni sujud baca subhana rabbiyal a'la sekali, duduk tu baca panjang. Jadi mesti hak duduk tu lebih panjang daripada sujud. Macam tu. Nah, dia duduk tu sekadar rabbighfirli pun okey dah. Tak baca pun tak apa. Dia sunat bukan rukun, tapi kuranglah pahala, rugilah. Tempat tu tempat berdoa. Rabbi firli tu doa. Nah, nanti kita bahas dalam sunat. Saya tak nak bahas sunat dalam bila mengajak bab rukun, fokus bab rukun. Hak sunat, hang tunggu tempat dia. Nah, okey. Baik, tuan-tuan, tengok dah muslimat yang dirahmati sekalian. Disunatkan meletakkan dua tapak tangan di atas lututnya dengan mengunjurkan semua jarinya, dan disunatkan juga duduk istirahat selepas sujud yang kedua bila hendak berdiri daripadanya, dan menekan di atas tapak tangan apabila hendak berdiri. Oleh kerana kita sebut, saya sebut dulu, nanti masuk bab dia kita ulas mula. Nah, baik, jadi kata dia bila kita duduk antara dua sujud, tangan kita tu nak letak di mana? Maka tangan kita letaklah di atas kedua paha kita, agak-agak hujung jari ni sama-sama dengan hujung lutut. Jangan bagi lebih pada lutut, jangan bagi atas pada lutut. Nah, agak-agak seiring gitu. Ni jari, ni kepala lutut, seiring. Tu cara kita letak tangan masa kita duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat lain pula. Hak belah ni dia lain pula ni. Nah, tak masuk lagi. Hak ni tak duduk antara dua sujud dulu. Macam tu. Baik. Duduk istirahat. Nanti kita nak bangun kat kedua. Sebelum kita bangun duduk bangun. Duduk dia sama dengan duduk antara dua sujud. Kemudian sunat, kita tekan tapak tangan waktu kita nak naik. Buat macam lain pun boleh, tapi hak elok tekanlah. Nah. Baik, kita duduk antara dua sujud. Ini yang lebih ini yang tak mahal lah. Ini jari kita agak hujung. Bila kita nak ada kamu jenis pegang paha ni. Tu cikgu. Cuba. Tu cikgu baru gitu. Ini dia tekan paha. Tapi yang dianjurkan, disunatkan pada kita, kita tekan tapak tangan. Macam tu bangun. Yang tu baru bukan kata wajib, afdal, sunat. Kita bangun gunakan dua tapak tangan, jangan tekan paha. Boleh tapi tidak afdal. Yang sunat ialah kita menekan dua tapak tangan masa kita nak bangun ke rakaat yang kedua ataupun rakaat yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga pun sama lah daripada kita tahiyat tu, sama je. Okey. Habis tentang duduk antara dua sujud secara iftirash. Kita masuk pula yang ke-9. Rukun yang ke-9. Membaca tasyahud akhir. Kita sebut tahiyat akhir. Baik, lafaznya ialah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna
wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ nama dia tasyahud ataupun tahiyat. Lepas tu kita baca Allahumma salli ala Muhammad, yang tu nama dia selawat. Tahiyat bukan tahiyat yang tu selawat. Tahiyat sampai situ. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cerita dia kata kami dulu masa solat baca bukan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, yang kami baca ialah assalamu ala Allah, assalamu ala Allah wa ala Jibril wa ala Mikail. Ucap salam ke atas Allah, atas Jibril, atas Mikail, macam tu dulu. Sehingga Nabi mengatakan la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwas salam. Kamu jangan kata assalamu ala Allah, kerana Allah tu memang dia di antara nama dia assalam. Walakin qulu, tapi katalah at-tahiyyatul mubarakatuh, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, sehingga akhirnya. Bermula pada hari itu, maka sahabat-sahabat mula baca yang tu dalam tasyahud ataupun tahiyat, dan disambung oleh ulama-ulama sampai kita pada hari ini, dan sehinggalah hari kiamat tak berubah dah. Itulah tahiyatnya. Baik tuan-tuan, tahiyat artinya segala penghormatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid solat tahiyatul masjid, penghormatan masjid. Pergi Mekah tawaf kudum, penghormatan kepada Baitullah. Itu nama dia tahiyat. Baik. Yang paling pentingnya tahiyat akhir. Tahiyat awal dia sunat ab'ad, dia tak sebut sini. Kita akan bahas dalam bab sunat ab'ad. Tahiyat akhir dia rukun. Bila dia rukun, dia sama taraf dengan Fatihah. Fatihah rukun kauli. Tahiyat juga rukun kauli. Sama taraf. Nah, bermakna kena baca bagi sempurna lah. Kalau Fatihah kita baca depan tok guru, tahiyat pun kena baca depan tok guru, tuan-tuan. Oh, dia kena jaga huruf-huruf dia, kena jaga sabdu-sabdu dia, tuan-tuan. Kalau tidak, solat kita tidak sah. Banyak sabdu ni. Sabdu dah tu. At-tahiyyah, sabdu ni. At-tahiyyatu. Tak boleh baca at-tahiyyah, jeng kreng. At-tahiyyat. Oh, jangan habis tak apa. Go out. Elek boleh. Sebut mulai. Nah, at-tahiyyah, bukan at-tahiyyah. Boleh. As-salawat. Ni sebut ada sabdu dulu. At-thayyibat. Assalamu. Ayyu an-nabiy, ayyuhan nabiy. Assalamu alayna as-salihin. Asyhadu alla. Yang tu kena masuk dalam lam, nama dia idgham bila ghunnah. Asyhadu alla. Siapa baca asyhadu an la, jeng kreng kreng kreng, dia mengizharkan nun. Asyhadu an la, tak boleh. Dia kena baca asyhadu alla. Sama azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la, bukan asyhadu an la ilaha illallah. Tak masuk lagi insya-Allah, saja test. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, nun tak boleh diizhar. Tak boleh baca an la, kena baca alla, masuk terus dalam la.
Walaupun ada khilaf dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar kata tidak sah, ulama lain kata sah sebab tidak mengubah makna. Tapi bila ada khilaf, kita kena ambil jalan ihtiyati. Jangan sebut asyhadu an la, asyhadu alla, masuk terus dalam la. Tak mengaji rasa mudah kita nak solat, bila kita mengaji kita rasa susah. Sebab nak betul tuan-tuan. Sebab solat ni bukan mudah kan. Dia amalan sehari lima kali. Jangan buat mudah. Fatihah jangan buat mudah. Tasyahud akhir jangan buat mudah. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Dia ada satu lagi versi pendek. Tahiyat pendek ke panjang? Tahiyat pendek panjang ada, kunut tak ada. Tapi kunut tu pergi tanya pula, nak kunut pendek ke panjang? Kunut hak tu je. Hak kunut Umar Khattab tu lain lah. Kunut hak Nabi baca tu, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afat. Yang tu mana ada panjang pendek? Dia tak ada. Panjang macam mana? Kunut. Gitu. Pendek, kunut. Teruk. Kunut tak ada panjang pendek, yang tu je lah. Yang ada panjang pendek hak tamah tahlil. Pesan ni buat Tok Imam buat tahlil sikit. Pendek sudah ada pendek dia ada shortcut dah. Hak panjang ada, hak pendek ada. Hak pendek mana dia tak baca mana Rasul tak baca. Dia tu lepas pada ayat kursi langkah pi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu pendek tu. Kalau tahlil panjang, dia baca sempurna yang tu. Baca amanah Rasul, baca lillahi ma fis sama wa ma fil ard. Tu ada pendek panjang. Tahiyat ada pendek panjang. Yang ni versi panjang. Pendek. Pendek gini. At-tahiyyatu lillah. Kita gugurkan kalimah al-mubarakatuh, gugurkan kalimah as-salawatu, gugurkan kalimah at-thayyibat. At-tahiyyatu lillah. Sudah. Sah. Kemudian assalamu alayka. Kita boleh buang alif lam. Kita boleh baca salamun alayka. Assalamu alayna. Kita boleh buang alif lam assalam. Salamun alayna. Jadi hak pendek versi dia macam mana? At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Selesai. Kemudian tambahlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammadan Rasulullah. Dia masuk idgham dalam ra bila gun. Baik tuan-tuan, muslimat, kalau kita baca Muhammadan Rasulullah, kita membuang saddu yang berada di atas ra. Gitu. Baik. Itu satu. Banyak benda juga sebenarnya. Bila kita mengaji baru kita nampak. Tak mengaji duk rasa tak apalah, mudah sangat. Mengaji ni rasa betul ke tak aku buat ni. Tak apalah. Ada kesedaran boleh kita buat betul sebelum nyawa sampai halkum. Takut nyawa sampai halkum baru tahu salah. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ada hak versi sempurna hak kita baca, dan ada versi pendek yang saya baca tadi. Boleh buat macam tu. Kalau kita nak ringkas sikit. Okey. Kemudian kalimah-kalimah yang ada dalam ini, dalam tahiyat ataupun tasyahud, tak boleh ganti. Macam kita tak boleh ganti Fatihah. Sama? Kita tak boleh kata assalamu alayka ayyuhar rasul. Walaupun makna lebih kurang. Bila sebut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kita pergi ubah assalamu alayka ayyuhar rasul. No. Jangan diubah kalimah-kalimah yang warid kepada kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pergi tambah wa asyhadu anna Ahmada Rasulullah. Kalimah Muhammad jangan diubah kepada nama lain.
Walaupun nama Nabi Muhammad ni banyak, di antaranya Ahmad. Disebut dalam surah Shaf, ismuhu Ahmad. Ahmad salah satu nama Nabi. Nama Nabi Al-Hashir. Nama Nabi Al-Hashir. Tak boleh ubah. Wa asyhadu anna hashiran Rasulullah. No. Nama Nabi lagi Aqib. Tak boleh ubah. Wa asyhadu anna Aqibah. Tak boleh. Muhammad sampai bila-bila digunakan Muhammad, walaupun nama Nabi ada nama-nama lain, kita tak boleh nak ubah nama itu dalam tasyahud. Bukan tasyahud tak apa, nikah tasyahud tak boleh ubah. Mudah Rasulullah kita pergi bahawa asyhadu anna Muhammadan Nabiullah. Rasulullah pergi ubah kepada Nabiullah. No, it isn't. Tak boleh. Nah. Baik, tuan-tuan, nak cerita agama ni sebagaimana apa yang datang kepada kita, maka itulah yang kita buat. Agama tidak ada inovasi. Tidak ada inovasi dalam agama. Apa yang datang dulu, kini, selamanya. Yesterday, now and forever. Sama. Benar lain ada inovasi. Nah, ayam goreng dulu ayam goreng biasa. Buh garam, buh kunyit cikgu, goreng. Dah, lah ni KFC. Buh tepung dah. Tu ada inovasi. Dalam makanan tak apa. Dalam buat kereta pun tak apa dah. Tak ada masalah. Nak inovasi dalam benda urusan bukan agama, urusan dunia sila. Urusan agama, ya tu. 5 waktu solat, 5 waktu dulu, kini, selamanya. Tak boleh pergi tambah jadi 6, 7, tak boleh pergi kurang jadi 3, 4. Ni agama. Tidak ada sebarang penambahan dan pengurangan, dan tidak ada sebarang inovasi dalam agama. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi pukul berapa? Kita sudah 8.52, jadi kita berhenti situ dulu. Kita akan sambung ke 10, ke 11, 12 dan 13 insya-Allah. Minggu depan tak ada, raya ada sama. Hampa ni mengaji tak berhenti langsung ni. Raya Ustaz minggu depan tu. Raya. Minggu kali lagi, 2 minggu lagi. Kita akan jumpa balik insya-Allah. Nah. Baik, kita tengok soalan kalau ada. Sampai pukul 9 kita berhenti ya. Kalau tak ada, kita solat. Apakah bacaan kita dalam solat dan Quran dan lain-lain menunjukkan atau memudahkan kita sakaratul maut, pencerahan? Dia kata, adakah bacaan-bacaan kita dalam solat dan juga kita duk baca Quran itu memudahkan sakaratul maut? Mana nazak, waktu nazak nak mati, adakah dia akan jadi mudah dengan bacaan-bacaan kita, sama ada bacaan dalam solat ataupun baca Quran? Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sakaratul maut. Sakaratul maut kita kata nazak. Nah, sakarat tu mana mabuk, mabuk dekat nak mati, jadi mabuk tak sedar diri. Nabi pun rasa sakaratul maut, nak mati ni sakit. Adakah ubat, adakah tip untuk kita nak bagi tak sakit mati? Jawapan dia tak ada. Nabi pun sakit, kita hak labi lagi sakit. Nah, jadi tip nak hilangkan sakit mati tidak ada. Cuma tip nak bagi seronok mati itu ada. Dia bila seronok, hak sakit pun jadi tak sakit. Betul tak? Tengok orang beranak. Pada dia beranak, cikgu, cikgu jangan beranak. Kiamat tu. Perempuan lah. Perempuan boleh beranak, pondang tak boleh. Nah, boleh lah buat buah dada, boleh buat. Tapi boleh beranak. Jangan keren yang tak boleh. Dia lelaki. Tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, perempuan masa beranak tu sakit tu. Tak payah tanya bini. Dia kalau boleh nak beranak sekali, tapi kita duk kata nak menikah 2, tak ada nak beranak jugalah. Tak beranak kita menikah lain. Dia sanggup beranak tu betul tak? Senyum apa benda senyum. Tu.
Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi sakit, tapi kenapa dia nak beranak? Sebab lepas dia beranak sakit beranak, doktor bagi anak dah, dia tengok anak hilang terus sakit. Seronok tengok anak hilang sakit. Walaupun sakit macam tak rasa. Samalah sakaratul maut, nak pergi hilang sakit tak boleh. Tapi kalau kita seronok macam mana? Lihat syurga. Orang nak mati ni Allah tunjuk dah. Kalau dia ahli syurga, dia nampak dah syurga. Kalau dia ahli neraka, dia nampak dah neraka. Maka kalau dia nampak syurga, seronok dia. Tempat dia syurga, sakit mati tak ada apa bagi dia. Tapi kalau dia nampak neraka, dia tahu dah tempat dia neraka, maka sakit dia bertambah dahsyat. Sakit hak asal sakit dah, tengok neraka lagi sakit. Nah, jadi kalau kita nak bagi, bukan nak bagi hilang, nak bagi seronok, maka kita kena banyak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kata solat saja, bukan kata baca Quran saja, buat ibadah, sedekah ke, puasa ke, semua ni. Nah, semua ni akan meringankan sakaratul maut bagi kita, sebab kita melihat syurga tu dia seronok, jadi macam sakit tu hilang begitu sahaja. Walaupun sakit, tapi macam hilang begitu sahaja. Nah, okey. Terusnya, baik, dulu mula-mula dengar kuliah ustaz semangat sebab keras. Tapi bila ustaz tegur kena atas kepala, mulalah kata ustaz tak patut cakap macam tu lah, macam ni lah. Kena atas pula diri jengkreng. Kena atas orang okey, oh bagus. Kena atas Allah aku kena. Tak patut. Itu. Dia tanya, bukan saya tak rekod, dia tanya. Dulu syok kata ustaz ceramah kuat, tak ngantuk lah, tak mai dah. Macam mana nak buat depa ni pandai lebih dari ustaz kot. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang tu terpulang lah. Kita menyampaikan ilmu bukan kita nak orang suka pada kita, nak sampai ilmu. Orang suka tak suka itu terpulang pada yang mendengar ni. Dia suka alhamdulillah, dia tak suka masya-Allah. Sebab kita perlu cari satu, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Kita tak boleh cari redha manusia. Kalau cari redha manusia, ceramah ni tak ada katak siapa. Ceramah ni ceramah betul, tak katak siapa. Tu cari redha manusia. Jadi orang seronok, oh ustaz ni bagus, tak kata seorang, tak kata siapa pun. Bagus pada manusia, tapi tidak bagus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Agama dia ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Dia tak kira siapa. Han datuk ke, han doktor ke, han siapa pun. Sampai. Tu agama. Han suka, alhamdulillah. Han tak suka, masya-Allah. Surah kepada Allah. Sebab kita bukan nak cari redha manusia tu. Nak bagi ramai datang sampai puluh-puluh ribu, no. Kita sampai ilmu sahaja. Nah, penerimaan terpulang pada siapa-siapa pun. Dia cerdik pada ustaz ke, dia tak cerdik, tu dia punya masalah. Nah, sebab itu ulama-ulama dulu berpesan lebih-lebih lagi guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Nama dia Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah ni jenis keras. Nah, dia keras. Dia bukan bagi muka, dia bagi. Bila dia bagi, ada anak-anak murid dia kena atas kepala, kena, dia tak kira siapa. Kena, bila kena tu depa mula meninggalkan kuliah dia. Lepas seorang semakin sikit. Dia tak kisah. Ramai dia bagi, sikit pun dia bagi. Dia nak bagi ilmu. Hak sikit banyak hampa macam pasal. Maka murid-murid kanan dia datang jumpa Sufyan bin Uyainah, guru Imam Syafi'i, salah seorang daripada guru Imam Syafi'i ni. Jumpa dia, Syekh, lah ni kuliah Syekh ni banyak orang duk tinggal sebab Syekh keras sangat, duk katok kepala dia. Nah, dia kata ini adalah orang-orang yang bodoh. Kan saya kata Sufyan Uyainah, dia kata orang-orang meninggalkan kuliah ni oleh kekerasan aku dalam menyampaikan kuliah adalah orang-orang yang bodoh. Sanggup meninggalkan kuliah agama
kerana keras aku sahaja. Keras tak keras tu terpulang pada ustaz hak ngajar. Yang penting kita nak ambil ilmu dia, tuan-tuan. Kalau kita meninggalkan kuliah dia, pi kuliah lain tak apa. Mana kita meninggalkan satu kuliah, pi mengaji kuliah lain tak apalah, tak ada hal, kita tak rugi apa-apa. Tapi bila kita meninggalkan kuliah ustaz ni, kita tak pi mana-mana, duduk rumah tengok Gusti. Gusti siapa dia? Ultimate Vario. Mati dah. Mati muda. Nah, di antara ahli Gusti mati muda, Ultimate Vario. Hulk Hogan hidup lagi. Nah, Undertaker hidup lagi. The Rock hidup lagi. The Rock. Artis paling kaya atas dunia, The Rock, tuan-tuan. Pendapatan bulanan dia berapa bilion, tak ingat, berapa puluh bilion dolar. Tidur atas duit. Nah. Baik, tuan-tuan. Jadi hak tu rugi lah. Tinggal kuliah ustaz ni sebab dia keras. Pi ustaz lain tak apalah, pilih hak lembut lagi. Ustaz ni keras. Haram. Tak boleh. Pi ustaz ni haram. Terpulang, tak apa. Janji jangan tinggal kuliah, tak ada kuliah langsung. Tinggal kuliah, pi kuliah lain. Okey, tak ada. Nah, terpulang pada kita. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia memanglah tidak sama guru-guru ni. Ada ustaz yang lemah lembut. Dia dah mula sampai habis lembut. Dia style dia. Dia tak boleh nak kasar. Dia jenis semula jadi lembut. Bukan pondan tak. Dia lembut cakap. Tapi keras. Anak 15. Lembut ke mana? Anak 15. Tapi cakap lembut. Hak ustaz ni kasar. Haram. Anak seorang. Dia tak kira tu. Ada ustaz dia semula jadi lembut itu. Tak apa dah. Hak minat dengan dia, pergi mengaji kat dia. Hak jenis minat, hak jenis kasar-kasar, pergi kat ustaz kasar. Terpulang pada kita, boleh memilih. Tak salah apa-apa. Nah, okey. Okey, selesailah tuan-tuan. Sekadar itu dulu pada malam ini. Mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk, kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.